Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya yang tak pernah hadir ke Baitul Muslim, ahlan wa sahlan. Kita bukan unit Baitul Muslim. Faham? Nama kita, nama rumah ni Bait Muslim, bukan unit Bait Muslim. Waktu kena apa? Minta dengan JKT lah. Waktu ni tambah. Baik. Dengar suara belakang tak? Dengar baik, kita mukaddimah. Untuk mukaddimah, yang sebagaimana kita sebut dalam grup, kita akan bincang berkaitan ilmu saraf dari sudut beberapa mukaddimah lah, ataupun kita balik tamhid, persiapan sebelum kita masuk saraf. Kerana sebab apa kita buat mukaddimah, ada tamhid sebelum kita masuk matan saraf ni? Kerana pada matan bina ni, kalau kita tengok, ia akan masuk i'lam anna abwab tasrifi 35 baban. Sebelum masuk tidak ada sebagaimana sebelum ni. Macam dalam matan jurumiyah ada bismillah, lepas tu masuk lalu kalamuna, ataupun babul kalam lah. Baik, itu yang pertama. Dan yang keduanya, sebagaimana sebelum kita masuk, kita sebut dah sebelum ni dalam kelas awameh, dalam yang mana kita sebut dalam kita menuntut ilmu ni ada muqaddimah, ada muqaddimatain, muqaddimatul ilm wa muqaddimatul kitab. Muqaddimatul ilmi ni yang dinamakan sebagai mabadi asyarah. Inna mabadi kullafani asyarah, al-haddu wal mawdu' thumma samarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdadi hukmu syari', masailu wal ba'du bil ba'di iktafa, wa man dara jami'a hadha syarafa. Ya, disebut dalam tu ada 10. Dan yang mula-mula yang membahaskan berkaitan mabadi asyarah ni hanyalah 3 je. Ada 3 perkara saja yang dipanggil ummul bagi mabadi asyarah ni, iaitu al-haddu wal mawdu' thumma thamarah. Sebab apa? Sebab apa kita bincang mabadi asyarah? Kerana mabadi asyarah inilah, kita dengan mabadi asyarah kita tahu apa ilmu yang kita akan belajar, apa ilmu yang kita akan masuk dalam perbahasan, dan apa pula faedah yang kita belajar daripada ni. Kita tidak akan buat satu pekerjaan kecuali benda tu ada faedah. Tak ada orang buat perkara sia-sia, buat nampak sini saja ada benda. Jadi kita belajar ni ada sasaran, ada target. Sebagaimana mana-mana kita niat kita nak jadi alim, kita target, kita belajar dalam fiqh daripada awal matan sehinggalah sampai minhaj. Contoh, minhaj tu panggil sebagai satu tempat mushtarak. Mana-mana orang yang kuliah, mana-mana kuliah syariah, kuliah lughah, kuliah dirasat ke, usuluddin ke, untuk bahagian fiqh wajib sampai kepada minhaj. Jangan kata aku kuliah lughah, aku malah belajar sampai minhaj.
cukuplah berpada dengan matan Muqaddimah Hadramiyah. Contoh, tak, kita orang pelajar sini, kita ada kemampuan untuk belajar sehingga peringkat yang sepatutnya kita belajar. Bagaimana contoh juga pada ilmu Nahu, sepatut level-level kita yang sampai sini kena sampai alfiyah, silibus pun alfiyah. Kan ilmu akil itu level-level qadar mushtarik ataupun qadar yang iktifak bagi mana-mana syuru'un kulli talib, mana-mana yang masuk dalam bidang ilmu. Jangan kita anggap bidang ilmu ni sesuatu yang mudah. Kita ada target. Sebagaimana jurusan doktor, dentist ataupun kelihatan, dia dapat melahirkan doktor betul-betul yang menjadi gaduan daripada doktor, memang jadi doktor sungguh. Begitu juga kita daripada gaduan, khususnya jurusan ilmu agama, kena keluar jadi alim lah. Itu yang pertama, sebagai satu panggil pembakar semangat. Sebab, dan yang terutamanya, macam mana kita nak kita sebelum kita masuk, kita buat apa, sebagai satu nasihat sikit lah, yang mana kita belajar biar ada target. Sebagaimana kita target duduk dalam setang, kita nak dapat muntah. SPM kita nak dapat straight A. Itu juga sini dalam maksudnya bidang luar daripada jamiah kita nak dapat muntah. Contoh dalam ni, apa yang kita nak dapat? Target kefahaman. Lepas tu kefahaman, adakah untuk diri kita sendiri? Tak. Untuk kita sebar. Sebab tidak ada faedah orang belajar. Sebab apa nak belajar? Aku nak beramal. Ya. Lepas tu memang semua ilmu yang kita belajar untuk beramal. Tapi ada satu lagi, cara untuk kita beramal adalah dengan mengajar, dengan menyebar. Jadi sebenarnya target untuk kita faham, kita letak target. Lepas ni, biar aku boleh ajar orang lain. Sebab orang tidak akan boleh ajar benda ni kecuali dia ni mampu, dia ni sudah memiliki kefahaman yang betul. Sebab yang tidak ada kemampuan, dia tidak akan mengajar. Baca sikit kitab ni, aku dah faham tak boleh nak mengajar. Sebab tu lah antara indikator mudah untuk kita faham sesuatu ilmu tu, bagi kitab suruh ajar. Boleh tak? Kalau boleh ajar, maknanya telah lepas satu fasa, dia ni faham kitab. Baik. Dan untuk ilmu saraf sebagai kita sebut, ilmu saraf ummul ulum wa abuha ilmu nahwi wal bantiku khawadimuha. Maksudnya apa? Ilmu saraf ni adalah ibu sebagai segala ilmu. Ilmu nahwu pula sebagai mathabatal al-ab, sebagaimana tempat makamnya ayah. Adapun ilmu mantik ni adalah khawadim bagi ibu dan ayah, bagi ilmu nahwu dan saraf. Baik. Nak sebutnya kelebihan kita belajar ni adalah salah satu syaraful ilm. Satu syaraf al-ilmu yang disebut wa fadluhu ni. Sebab apa kita belajar saraf? Sebab dia adalah satu ilmu yang menutup segala ilmu yang lain kepadanya. Ilmu mantik berhajat kepada saraf. Ilmu fiqh berhajat kepada saraf. Sebab apa? Kita baca kitab bagi hasyiah, suruh baca tanpa ada baris kitab. Kitab Halabi. Kitab sekarang ada apa? Ada baris. Cuba bagi kitab tak ada baris, boleh baca tak? Apa yang kita berhajat padanya? Ilmu saraf dan nahwu. Nak baca yaf'alu ke yuf'alu? Kita nak baca yadribu ke yudrabu? Kat mana belajar? Ilmu saraf. Kita nak sebut qala ke qawala? Contoh. Kita nak sebut apa lagi? Kita nak sebut samai tu
ta'addi kepada dua maf'ul ataupun ta'addi kepada satu maf'ul. Sama daripada tasmiyah, kita memperkenamakan. Waktu belajar berhajat kepada ilmu matnul lughah ataupun matnul lughah ni ilmu ma'ajim. Jadi perjalanan kita ni sebenarnya panjang. Jangan kita dulu aku belajar dah, dulu kitab-kitab. Jangan ada perasaan tu. Maksudnya terkadang contoh ana sendiri sebelum sampai Mesir banyak dah kita khatam, Jurumiyah habis, Matabina habis, banyak benda yang khatam. Tapi bila mari sini pula kita rasa dah buat apa aku pergi kelas, buat habis dah aku belajar. Tapi bila kita nak ajar orang lain, tak mampu. Kena start daripada awal. Jadi jangan kita ada panggil rasa diri ni keakuan. Maksudnya ananiyah lah. Jadi kau tu sebagai nasihat lah. Baik. Sebagaimana kita sebut, kita akan belajar dalam hari ni untuk hari ni saja. Kita tidak akan masuk syuruk pada kitab matan, tapi kita akan pergi kepada muqaddimah. Iaitu sebagaimana dalam kita akan sebut secara ta'arif, kelebihan belajar, dan juga apa lagi kita sebut faedah ilmu, mauduk bagi ilmu saraf, ishtiqaq, khilaf asal, mizan sarfi, tasrif, usul. Ini sebagai tamhid, sebagai permulaan. Baik. Yang pertama kita akan pergi, yang pertama adalah pada sejarah. Baik. Sejarah kalau ikut panjang lah. Kita nak nampak biar kita nampak macam mana perkembangan ilmu saraf. Baik. Ilmu saraf adalah salah satu cabang daripada ilmu nahwu. Bahkan ilmu saraf dengan ilmu nahwu ni berjalan berseiringan. Ia tidaklah mustaqil. Pada kalau kita lihat kitab mutaqaddimin, kitab yang terbesar dalam ilmu nahwu, kitab apa? Kitab Al-Kitab bagi Imam Sibawah. Dalam kitab dalam kitab Al-Kitab bagi Imam Sibawah, dia ni menggabungkan di antara dua ilmu, nahwu dan saraf, tanpa memecahkan, tanpa membuat satu perbahasan yang mustaqil, perbahasan yang suku. Jadi yang pertama kita tahu bahawasanya ilmu nahwu adalah ilmu yang merangkumi ilmu nahwu yang kita belajar sekarang, yang kita makruf, dan juga ilmu saraf. Baik, selepas itulah selepas daripada itu barulah dia buat perbahasan yang mustaqil. Bahkan sebelum daripada datangnya ilmu, datangnya Imam Sibawah, telah ada pun kitab-kitab yang ulama tulis. Di antaranya Ar-Ramzu, di antaranya kitab mana apa kitab Allah Ta'ala saya faham. Di antaranya kitab At-Tasarif bagi Ibnu Kaisan, At-Tasarif bagi Lil Muqtaimi, dan selainnya. Itu maksudnya kedatangan sebelum adanya Al-Kitab bagi Imam Sibawah, telah ada ulama yang menulis kitab berkenaan ilmu saraf. Cumanya di sisi ulama mutaqaddimin, dia ni menceritakan, memasukkan perbahasan kitabnya ilmu nahwu dan ilmu saraf sekaligus, dan menitlakkan dan memanggil kedua-dua ilmu ini sebagai ilmu an-nahwu. Jadi apa yang kita nak tekannya adalah ilmu nahwu sebenarnya
berasal daripada dua cabang, tergabung daripada dua perkara. Yang pertama ilmu saraf yang kita akan belajar, dan ilmu al-i'rab. Ilmu al-i'rab inilah yang kita panggil pada zaman sekarang, pada zaman kita, ilmu nahwu. Nama lain adalah ilmu i'rab. Baik, tu dari sudut sejarah, kita pergi laju-laju je. Baik, yang kedua dari sudut ta'rif. Dalam kitab kita tidak disebut ta'rif secara sarah. Baik, yang pertama ilmu at-tasrif. Ada dua nama bagi ilmu saraf, ilmu at-tasrif dengan juga ilmu as-sarf, yang mana dua-dua ni satu nama yang mustaqil lah. Terkadang ada dinamakan kitab, bagi kitab-kitab ulama saraf ni dinamakan al-i'lal, al-ibdal, al-qa. Waktu adalah ilmu dinamakan kitab tu dengan nama-nama tersebut sebagai satu cabang daripada perbahasan ilmu saraf. Baik, ilmu saraf dari sudut bahasa adalah at-tahwil. At-tahwil, ataupun nama lain adalah at-taghyir. At-tahwil, at-taghyir, makna yang sama, iaitu mengubah. Tahwil, mengubah sesuatu kepada sesuatu. Taghyir pun mengubah sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dan sebagaimana dalam kitab dalam ayat Al-Quran juga disebut unzur kaifa nusarriful ayat, dan juga watasrifur riyah. Watasrifur riyah, bagaimana angin menolak, angin menghembus. Ar-riyah, angin. Jadi sebagaimana angin mengubah, contoh daun yang ada pada pokok, datangnya angin mengubah kedudukan daun tu jatuh ke tanah. Jadi perubahan tersebut dipanggil at-taghyir, at-tahwil. Itu dari sudut lughah. Adapun dari sudut istilah ulama as-sarfi, iaitu ada dua. Dipanggil al-istilah al-ilmi dan juga al-istilah at-tatbiki ataupun al-amali, lawan bagi al-ilmi. Nama lain al-nazari. Jadi kita ada dua. Dalam kitab saraf, ulama datangkan dua takrif istilah. Dari sudut apa? Dari sudut teori, mudah kata kita sebut, dan satu lagi dari sudut tatbik, praktikal, yang disebut sebagai al-amal. Baik, sebelum kita syuruk daripada masuk dalam istilah bagi ilmu saraf, kita sebut tadi ilmu nahwu ni adalah terbahagi kepada dua, tergabung daripada dua, al-i'rab, ilmu i'rab, dan juga ilmu saraf. Baik, dalam ilmu nahwu, ta'rif, istilah yang kita sebut tergabung daripada dua perkara itu adalah ilmun, tulis istilah ta'rif an-nahwi fi al-istilah. Ta'rif ilmu nahwu dari sudut istilah ialah ilmun bi usulin yu'rafu biha buku kita tu, ahwalu yu'rafu biha ahwalu al-kalimati al-arabiyyah ifradan wa tarkiban. Ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalul kalimati
al-arabiyyati ifradan wa tarkiban. Baik. Ta'rif. Kita sebut satu-satu. Kita pergi satu-satu. Ilmu nahwu ni adalah ilmu satu ilmu dengan maksud malakah ataupun idrak. Jadi ilmu ada ulama takrifkan sebagai satu malakah. Apakah maksud malakah? Sifatun rasikhatun sabitun fin nafs. Mudah kata, kita nak apa malakah? Sebagaimana kita baca Al-Fatihah tanpa perlu kita tengok Al-Quran, atau bagi malakah. Contoh sebagaimana kita sebut 4 kali 4 16. 4 kali 4 16. Jadi malakah dah. Tak payah kita kira 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tak payah. Jadi malakah. Sehingga kan kalau lah contoh bagi kitab, kita boleh syarah tanpa perlu kepada dobit-dobit yang kita tulis dalam kitab. Atau panggil malakah. Ataupun idrak yang diketahui, yang kita belajar. Jadi itu masuk ilmu. Bi usulin, usul dengan maksud qawaid. Qaidah. Usul adalah jamak bagi aslun yang bermaksud qawaid ataupun qaidatun. Apakah maksud qaidah? Qaidah adalah qadiyatun kulliyatun. Yuta'arrafu minha ahkamu juz'iyati mawdu'iha. Apakah maksud kaedah kulliyatun qadiyatun? Kulliyah satu jumlah yang menghimpunkan sesuatu. Sebagaimana kita sebut dalam kitab fiqh, apa? Dalam kitab qawaid fiqhiyah. Al-syak la yuzalu al-yakin la yuzalu bisyak. Jadi itu satu kaedah. Bawahnya masuk banyak masalah-masalah. Jadi kaedah ni adalah qadiyatun kulliyatun. Adalah qadiyah yang menghimpunkan masalah-masalah yuta'arrafu minha, yang diketahui dengan kaedah tersebut ahkamu juz'iyati mawdu'iha. Dengan kaedah kuliah tadi, dengan kaedah al-yakin la yuzalu bisyak itu, kita tahu ada beberapa masalah dalam fiqh. Misalnya dalam wuduk, dalam kita semayang 3 rakaat ke 4, al-yakin la yuzalu bisyak. Ataupun masalah kita ni ada wuduk ke tak, kita ada wuduk ke tak ada. Jadi kita ambil yang yakin. Apa yang kita yakin? Kita berwuduk. Maka kita yang tidak berwuduk tu adalah aridi, yang mendatang. Jadi kita sebut kaedah al-yakin la yuzalu bisyak. Kita ambil kita ni ada berwuduk. Contoh lagi, dalam kitab kita, dalam ilmu saraf, ada satu kaedah qawaid al-i'lal. Kita belajar dah tahun minggu lepas, iaitu kaedah yang pertama. Apa kaedah yang pertama? Ya, ada aku saking ya. Idza taharrakatil wawu awil ya'u wa fataha ma qablaha qulibata alifan. Contoh apa? Qawala. Contoh qala ataupun roma ataupun asa. Roma ataupun qala ataupun sama. Sama asalnya daripada mana? Sawama. Jadi sebagaimana kaedah sebut, sekiranya huruf ya ataupun huruf waw berbaris syarat pertama, dan sebelumnya adalah baris, dan sebelumnya adalah huruf fathah, maka ditukar, diikbalkan kulibat al-waw ataupun ya itu kepada alif. Sawama kepada sama. Qala kepada daripada qawala kepada qala. Itu kaedah.
Jadi itulah yang disebut usul qawaid. Ataupun kita sebut kullu fa'il marfu'. Ilmu nahwu, kullu fa'il marfu'. Kita datangkan mana-mana fa'il. Ja'a Zaidun, zahaba Zaidun, daraba Zaidun. Afraq berbeza. Atau zahaba Zaidun, ja'a Amrun, apa lagi? Zahaba Amrun, zahaba Khalid, ataupun zahaba Muhammad. Afraq yang berbeza, ataupun kita panggil juz'iyah yang berbeza. Hukum pada Khalid, Muhammad dengan Zaid, hukum yang sama. Sebab apa? Kullu fa'il marfu'. Itu kaedah. Yu'rafu biha ahwalul kalimatil arabiyyah ifradan wa tarkiban. Jadi ilmu, macam mana kita sebut ilmu nahwu ni merangkumi ilmu al-i'rab dan juga ilmu saraf. Daripada qaid ifradan wa tarkiban. Sebab apa? Ifradan dengan masuk kalimatul mufrad. Kalimah al-mufrad, al-mufradah ataupun al-lafzul mufrad. Iaitu saraf, iaitu ifradah ini sebagai satu isyarat kepada ilmu saraf. Sebab apa ilmu saraf? Ini berkait pada pembinaan satu kalimah. Tidak berhajat kepada kalimah yang lain. Sebagaimana kita sebut qala ataupun qawala tu berlakunya perbahasan saraf hanya pada satu kalimah sahaja. Qawala, sama, siwamun, bina'yun kepada bina'un, ataupun fa'ala yaf'ilu, satu kalimah sahaja. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi perbahasan saraf hanya berkait kepada satu lafaz. Berbeza dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu berkaitan dengan i'rab. Macam mana i'rab maksudnya apa? Kita katakan, kita sebut okey, Zaidun ataupun Zaid. Macam mana kita nak i'rab? Nak i'rab apa Zaid? Tak boleh. Sebab apa? Dia ni kalimah mufrad. Sedangkan ilmu nahwu berhajat kepada murakkab, tarkiban min kalimatain au fa'aksar. Ja'a Zaidun, baru boleh kita i'rab. Ataupun Zaidun qa'imun, baru kita boleh i'rab. Sebab nak i'rab berhajat kepada dua kalimah dan ke atas, atau ilmu nahwu. Baik. Sebab itulah dalam ta'rif disebut ifradan wa tarkiban, ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalul kalimati arabiyyati ifradan wa tarkiban. Baik. Okey, iaitu ilmu nahwu yang merangkumi dua benda. Adapun ilmu saraf, ilmu saraf kita ambil tadi, ilmun bi usulin yu'rafu bi ahwal kalimatil arabiyyati laisa, tambah laisa i'raban, allati laysat i'raban wa binaan. Itu ilmu saraf. Ilmu saraf ta'rif pada istilah teori an-nazari adalah ilmun bi usulin yu'rafu ahwalu kalimatil arabiyyati allati laysat i'raban wa binaan, allati laysat i'raban wala binaan. Itu ilmu dari sudut nazari. Baik. Adapun ilmu istilah yang kedua, al-istilah, iaitu al-istilah min haisu al-amal, ataupun kita sebut teori ta'rif dari sudut praktikal, iaitu tahwilu al-asli al-wahidi
ila amsilatin mukhtalifatin. Lima'anin maksudatin la tuhsalu illa biha. Dengar kali lagi, tahwilul asli al-wahidi ila amsilatin, jamak bagi misal, mukhtalifatin, lima'anin maksudatin la tuhsalu illa biha. Illa biha. Okay, baik. Maksud apa? Ilmu saraf dari sudut tatbik ataupun al-amali, iaitu kita ni, contoh mudah, kita ambil contoh lalu, iaitu dengan masuk contoh darbun, kan? Darbun adalah masdar. Kita daripada darbun, kita buat dia tu jadi fa'il madhi. Akan jadi macam mana? Daraba. Akan jadi daraba. Ataupun kita jadikan ia ni daripada fa'il mudhari', akan jadi macam mana? Yadribu. Kita jadikan fa'il amar, idrib. Kita jadikan ia daripada isim fa'il, akan jadi darib. Isim maf'ul, madrub. Isim makan, apa? Madrib ke madrab? No, cari mula. Mal'ab, madrab. Tempat isim makan, isim zaman adalah sama. Kena apa? Tasrif. Baik. Okay, kita akan masuk lagi. Jadi nampak perbezaan. Maksudnya yang dimaksud adalah tahwil asli. Kita sebut al-aslu adalah al-masdar. Pada ta'rif tahwilul asli tu, kita sebut al-aslu huna bimakna al-masdar indal basriyin. Inda al-basriyin. Wa indal kufiyin al-aslu huwa al-fa'lu. Al-aslu khilaf di antara dua madrasah. Kita ada madrasah sekali lagi. Al-aslu pada ta'rif al-masdar inda al-basriyin, wal fa'lu inda kufiyin. Jadi ada khilaf di antara ulama Basrah dengan ulama Kufah pada menentukan asal bagi satu perkataan. Ada kata asal bagi satu perkataan adalah masdar. Ada yang kata fa'il. Lepas tu ada lagi dua kawan kita tak sebut. Maksudnya ada perbahasan yang suku dan ia datangkan hujah. Baik. Jadi daripada ni kita tahu ada dua ta'arif. Ilmu saraf berbeza dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu hanya bawa satu istilah sahaja, teori. Adapun dari sudut ilmu saraf, dalam ilmu saraf ulama datangkan dua istilah. Yang pertama istilah nazari, teori, dan juga istilah at-tatbiqi. Sebab apa beza teori dengan praktikal? Kita sebut dah tadi. Ilmu teori kita hanya belajar usul kaedah sahaja. Adapun istilah ta'arif dari sudut amali, kita praktikal secara terus, mubasyarah. Kita ambil darbun, kita jadikan, orang tanya, okey, jadikan dia daripada isim fa'il, kita sebut darib. Perbuatan kita jadikan daripada darbun kepada darib, itu panggil at-tasrif. Baik. Itu dari sudut ta'rif. Faham?
Muqaddimah yang kedua. Muqaddimatul ula adalah sejarah tadi. Muqaddimatul thaniyah, ta'rif kita sebut tadi. Sekarang kita nak masuk muqaddimatul thalithah, iaitu dari sudut apa? Dari sudut faidatu ilmu tasrif. Faidatu ilmu tasrif. Baik. Faidatu ilmu tasrif, iaitu dengan ilmu saraf ni, yang pertama kita sebut ma'rifatul usul aniz zawaid. Faedah yang pertama, ma'rifatul usul aniz zawaid. Macam mana contoh? Kita akan tahu selepas daripada kita belajar ilmu saraf ni, kita akan tahu pada kalimah fa'il madi akrama rubai mazid bi harf akrama, kita tahu ada penambahan zaidah pada akrama. Maksudnya kaf, ra dan mim adalah asal, hamzah adalah ziyadah sebab kita wazan kepada atas af'al. Yang kedua, at-tajannub ataupun al-ijtinab an mukhalafatil qiyas. Al-ijtinab an mukhalafati al-qiyasi wal khata'i. Maksudnya dengan ilmu saraf kita dapat hindarkan kalam kita ni daripada kesalahan dari sudut mukhalafal qiyas. Nanti kita akan belajar dalam ilmu saraf kita ada dua istilah, al-qiyas dengan asyas. Yang ketiga, talawunul kalam wa tanawwuhu. Maksudnya kita boleh tanawu bagi kalam. Kita boleh mempelbagaikan takbir kita. Kita boleh mempelbagaikan takbir dalam kalam kita. Itu faedah ilmu saraf. Dan terutamanya lagi lah, bila kita nak tatbik dalam bacaan kita, dalam tafsir, dalam hadis, kefahaman tu berhajat kepada ilmu saraf. Okay, baik. Okay, baik. Itu muqaddimatu ats-tsalisah. Dan kita akan masuk pada muqaddimah yang keempat, iaitu siapakah yang meletakkan ilmu saraf. Siapakah yang meletakkan ilmu saraf? Ulama khilaf. Ada sebut 8 nama dia sebut. Ada yang disebut, yang pertama namanya adalah Mu'az bin Salam Al-Harra. Abu ataupun nama kunyah Abu Mu'az, Abu Muslim Mu'az. Abu Muslim Mu'az Al-Harra, daripada kampung Al-Harra. Okay, baik. Ini yang disebut beberapa ulama lah yang disebut, ia kata Mu'az bin Muslim ni adalah wadih yang pertama bagi ilmu saraf. Sebagaimana dalam wadih dalam ilmu nahwu apa? Abu Aswad Ad-Du'ali yang diperintahkan daripada Saidina Ali. Baik. Cuma pada pendapat Mu'az bin Muslim ni, kata wadih ni, ada orang intirad. Dan ulama tidak sepakat bahawa Mu'az ni adalah wadih bagi ilmu saraf. Sebab apa? Sebab dia kata Mu'az bin Muslim ni adalah orang yang mula-mula meletakkan dan memisahkan ilmu saraf daripada ilmu nahwu, ilmu i'rab. Sedangkan sebelum datangnya Mu'az, telah banyak kitab-kitab
yang sebut pasal ilmu sorof. Antara imam si bawah, imam-imam mutaqaddimin sebelum pada imam si bawah lain sebelum tu. Maksudnya Mu'az sebenarnya bukanlah wadih yang sebenar bagi ilmu sorof, tapi sebenarnya al-qaul yang paling kuat sebenarnya ilmu sorof wadih bagi ilmu sorof adalah wadih bagi ilmu nahwu. Maksud orang sama. Maksudnya Sayyidina Ali lah menjadi punca berlakunya tertulisnya ilmu nahwu. Sebab kita sebut dah tadi, ilmu nahwu ini merangkumi dua ilmu. Daripada ilmu al-i'rab yang kita sebut sebagai ilmu nahwu, yang kedua adalah ilmu sharaf. Jadi pendapat yang aslam yang kuat adalah Abu Aswad Ad-Du'ali yang meletakkan ilmu sharaf yang diperintahkan oleh Sayyidina Ali. Kita gabung jamak di antara dua pendapat. Sebab di sana dalam ilmu nahwu juga ada kata Sayyidina Ali lah yang wadih. Abu Aswad ada kata Abu Aswad yang wadih, yang letakkan. Jadi kita gabung di antara dua qaul tadi, kita sebut Abu Aswad yang letakkan ilmu sharaf di atas apa? Di atas kerana perintah daripada Sayyidina Ali. Jadi kita tahu ilmu sharaf ada yang kata wadih adalah Mu'az al-Harra, tapi yang pendapat tersebut dikritik. Dan yang kedua, yang ahsan, yang aslam daripada al-i'tirad, daripada kritikan adalah Abu Aswad Ad-Du'ali yang diperintahkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baik. Waktu muqaddimatu berapa? Ar-Rabi'ah. Dan kita sebut sampai situ sebab kita masuk dah muqaddimatu al-khamisah tadi. Kita sebut al-aslu bagi kalimah di sisi Kufi al-fa', di sisi Basri al-masdar. Dan ada dua pendapat lagi tidak sebut, waktu khilaf je. Pendapat yang kuat adalah yang pendapat al-Basriyin yang kata asal bagi kalimah adalah al-masdar. Baik, yang terakhir kita akan masuk pada mizan as-sarfi. Apa maksud mizan as-sarfi? Baik. Al-mizan as-sarfi, mudah kata kita ibaratkan kita ada acuan. Kan? Kita nak buat kuih, nak buat kuih dahlia, biskut air dahlia. Kita nak dapat bentuk bunga tu, kita perlukan acuan. Acuan tu lah kita sebut wazan. Adapun kuih tadi kita sebut mauzun, yang diwazankan. Contoh dalam ilmu sharaf, wazan atas wazan fa'ala. Mauzun ni adalah darabah, zahabah, katabah. Jadi wazan ni mudah kata adalah acuan yang dibuat. Dan ulama memilih mizan ataupun al-wazn sarfi terbentuk daripada kalimah fa'ala. Sebab apa dibentuk daripada kalimah fa'ala? Kerana kalimah yang pertama, kita tengok mana-mana kitab saraf, kita akan ia akan sebut fa'ala yaf'ulu. Sebab apa tak sebut amila ya'malu ke? Makna yang sama. Contoh, sebab apa ulama memilih madah huruf fa, ain dan lam sebagai wazan bagi ilmu saraf. Semuanya sampai habis. Kalau kita tasrif, fa'ala yaf'ulu, fahuwa fa'il, wazaka maf'ulun, fa'lan wa fi'alan contoh, ataupun istaf'ala yastaf'ilu, ada kalimah fa, ain dan lam.
Bukan gitu? Alaisa kazalika? Bala. Bala. Alaisa, nak jawab kita sebut bala. Orang tanya alaisa kazalika, kita jawab na'am, kita nak itiraf je. Betul lah tu. Tapi gitu. Betul lah tu. Jawab laisa dengan bala. Kita nak sebut, kita nak sebut dia ni betul, bala. Tapi kalau sebut na'am, dak ra'yu musallah ni. Kalimah musallah kita nak itiraf. Ni uslub muhasyi dalam kitab hasyiah. Na'am, haza kaza kaza. Baik. Utrukha, kita tinggal tu. Kita sebut masuk balik. Kita sebut fa ain dalam. Kenapa ulama milih yang pertama? Sebab yang pertama adalah fa ain dan lam ini ibarat daripada merangkumi semua makhraj huruf. Sebab apa? Alfa daripada makhraj dia ada kat mana? Minas syafatain, daripada bibir. Al-ain fi halqi, pada tekak. Al-lam al-lisan. Kita belajar dalam ilmu tajwid ataupun ilmu aswad, makhraj tempat ada 3. Makhraj bagi huruf ada 3. Ada al-haq, ada lisan, syafah, asy-syafatain. Jadi ulama memilih fa, ain dan lam kerana dia ni merangkumi semua daripada makhraj huruf. Ni sebab yang pertama ulama memilih wazan, dibuat wazan daripada fa, ain dan lam. Yang kedua, sebab apa ulama memilih madah ataupun huruf fa, ain dan lam? Kerana fa ain dan lam daripada fi'lun kan. Fi'lun apa? Fi'lun ahdas. Hadasun, perkara yang berlaku. Jadi bila sebut fi'lun, dia ni merangkumi semua ahdas. Fi'il. Mana-mana fi'il. Kita sebut darbun, juga sebagai satu hadasun min darbi. Daripada alima, al-ilmu, hadasun min al-ilmi. Jadi sebenarnya dia buat daripada fa, ain dan lam. Ulama memilih fa, ain dan lam kerana dia ni merangkumi ke semua fi'il. Taraka juga ada maksud daripada fa'ala. Tarkun dengan masuk fi'lun juga, meninggalkan fi'il juga. Baik. Sebab itulah ada orang itiraf, ada orang kritik, sebab apa kita tak guna amilah? Sebab apa kita tak jadikan wazan ilmu saraf ini dari perkataan subjek ain, mim dan lam, amilah. Amalun dengan fi'lun maksudnya sama. Maksud sama. Jadi kita pilih fa'ala lebih aula daripada amila. Kerana apa? Kerana fa'ala, bila kita akan belajar lagi, fa'ala adalah wazan yang lebih masyhur, dan kias terhadap fa'ala ni lebih banyak. Perkataan yang dikiaskan kepada fa'ala ni lebih banyak berbanding atas wazan fa'ila, amila. Sebab itulah ulama saraf memilih madah fa, ain dan lam lebih aula daripada madah ain, mim dan lam. Okey, baik. Itu sebab kita memilih fa, ain dan lam, ulama. Okey, baik. Yang terakhir sebelum kita masuk dalam kitab kita, mukadimah yang terakhir, kerana apa kita jadikan fa, ain dan lam 3 huruf kan? Sebab apa kita tak kata fa'lala sebagai asal bagi wazan? Sebab apa kita kata fa'ala ni
adalah asal bagi kesemua wazan. Istaf'ala, af'ala dan sebagainya sampailah habis. Fa'ala, fa'ala, mulhaq. Sebab apa? Sebab apa kita kata asal daripada mizan saraf ni kita adalah 3 huruf, bukan 4 huruf, bukan 5 huruf. Kerana ada kaedah, kita jawab kerana kaedah dalam ilmu saraf ialah al-hasfu, silap, az-ziyadah ashalu minal hasfi. Ada satu kaedah dalam saraf, az-ziyadatu ashalu minal hasfi. Maksudnya apa? Az-ziyadah, kita membuat penambahan pada huruf tersebut lebih ringan daripada kita hazaf. Sebab itulah kita sebut asal bagi mana-mana wazan kita terbentuk daripada madah, alfa, ain dan lam, dan ini adalah daripada sulasi, bukan rubai, bukan khumasi, bukan sulasi. Baik. Itu muqaddimah yang terakhir sebelum kita masuk dalam kitab kita. Okey, baik. Nampak ke berat? InsyaAllah Ia jadi kadang kita sebut. Sebab apa berat? Sebab kita dah ajar dengar. First time dengar, nganga lah. Kita belajar kimia, first time dengar. Masuk dalam bab apa? Bab atom, molekul apa semua tu. Lepas tu kita kena belajar takrif, apa panggil? Simbol-simbol bagi sulfur dan sebagainya. Nganga lah. Kenapa belajar biologi lagi lah, tapi kecuali bab-bab. Cerah mata mereka. Okay, baik. Gitu juga dalam mana-mana ilmu. Pertama kali dengar memang tak biasa. Tapi bila kita acak kali dengar, selalu kita dengar, jadi mudah. Sahlan maisura kata. Jadi mudah. Sebab itulah sebenarnya untuk bagi apa panggil, khususnya orang Malaysia lah. So orang Malaysia, talib bagi orang Malaysia ni, dia payah nak pergi ke syekh. Dia payah nak dapat manfaat daripada syekh. Sebab dia tidak ada asas. Dia ni tak ada asas yang dapat membantu dia faham daripada kalam syekh. Sebab syekh laju laju. Tapi bila kita pernah dengar contoh perbahasan ni, lepas tu kita pergi ke syekh, mungkin sini kita dah faham. Tapi bila kita pergi yang kali kedua, kita akan faham. Sebab apa? Iza takarrara tathabbata. Kerana bila kita ulang dan ulang, ia akan sabit dalam dada kita. Akan sabit dalam dada kita. Sebab itulah untung kita zaman sekarang. Sebab kita boleh rekod. Bayangkan sekarang ni DAS tak ada. DAS tak ada tasjil ataupun tak ada rakaman. Adakah kita benda yang kita dah faham kita nak lalu gitu je? Tak apa lah, aku nak faham tak apa lah. Mula tu. Tak. Waktu bukan sya'nu talib ilim. Sebab tu terkadang syekh-syekh marah. Rakam apa rakam? Oh, aku dah dengar lagi boleh ngulang mula. Tahakut tak ia dengar balik? Tak tahakut. Boleh jadi dengar, boleh jadi tak. Sebab tu terkadang Syekh Azhar ia marah hak rakam. Kenapa rakam Hazar bid'ah. Hazihi bid'ah. Dia sebut. Hazihi bid'ah. Jadi kita ambil kita buka boleh buat rakaman supaya kita boleh dengar balik. Kita boleh dengar balik, murajaah balik. Ataupun kita dah faham, tanya dia tu. Waktu sya'nu talib al-ilmi. Benda yang kita luput, tak faham, abidas tanya. Sekarang orang Malaysia terkadangnya pelajar Malaysia dah faham, tak apa tanya orang ya. Tak tanya Syekh lepas abidas. Saya buka. Tak tanya.
Waktu kelemahan pelajar Malaysia. Sebab belajar ni bukan sekadar okey ada pen catat, ada buku, boleh tulis, boleh baca. Tak. Terkadang kena ada muayashah. Kena ada muamalah bersama dengan syekh. Terkadang muamalah dengan syekh tu lah yang akan membantu kita kepada kefahaman. Tanya tu, soal jawab. Sebab manfaat terkadang datang daripada soal jawab. Manfaat sesuatu ilmu terkadang daripada soal jawab. Fakul al-ishkal min suali wal jawab. Baik. Allah SWT. Mana kita ni? Seterusnya. Tasrif usul. Kita sebut mizan as-sarfi. Adalah asal daripada fa'ala kan? Dan kita tahu sebab apa ulama memilih fa, ain dan lam sebagai madah asal bagi wazan. Tidak memilih amilah dan sebagainya. Dan kita juga tahu bahawasanya asal bagi mana-mana kalimah adalah masdar indal basriyin wal fa' indal kufiyin. Yang terakhir kita nak akan masuk pada tasrif al-usul. Kalau ada kitab amsilah tasrifiyah, ia akan bincang masalah ni. Ia akan bincang ada tasrif usul, ada tasrif far'i. Tasrif usul ni daripada fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa huwa fa'il, isim fa'il, wa dhaka maf'ulun, la taf'al, maf'al, fu'ila dengan yuf'alu. Tasrif usul. Yang pertama fa'ala, yang kedua yaf'ulu. Tulis apa? Fa'ala yaf'ulu, fa'lan masdar, fahuwa fa'il, isim fa'il, wa dhaka maf'ul, isim maf'ul, la if'al, tinggal di if'al, masdar apa? Fa'il amar, la taf'al, fa'il nahi, maf'al. Apa kita ulang? Maf'al. Yang pertama isim makan, yang kedua isim zaman, yang terakhir fu'ila dengan yuf'alu, fa'il mabni lil majhul. Bila kita jumpa ni panggil tasrif al-usul. Tasrif furu' macam mana? Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'alti, fa'altu, fa'altuma, fa'altum. Waktu panggil tasrif usul. Yaf'alu, kita pula bagi yaf'alu. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Oh ni kena ngapa? Benda-benda gini. Lepas tu kiyah masuk istaf'ala, yastafilu, istif'al. Waktu panggil tasrif far'i. Yang kita sebut tadi awal-awal tadi, fa'ala yaf'ulu, fa'ila sapalah, fu'ila yuf'alu tu bagi tasrif usul. Okay, baik. Dan kitab kita hanya bincang pada masalah fa'ala yaf'ulu sahaja, iaitu fa'il madhi dengan fa'il mudhari' sahaja, dan juga masdar fa'lan. Okay, baik. Waktu muqaddimah bagi kitab kita, muqaddimah tamhid sebelum kita masuk kitab. Ada soalan sebelum kita masuk kitab? Kita nak bahas berkaitan kitab kita. Dan sebelum kita masuk tu, antara beberapa rujukan yang boleh, mana lepas ni kita rujuk kitab tu, atasnya kitab dulu at-tasrif.
Durul At-Tasrif bagi Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Kitab ni merangkumi semua perbahasan, bukan sahaja perbahasan fiqh, bahkan perbahasan tasrif tasrif asma. Cumanya kita ni berbahasa yang mendalam sikit lah. Rasa macam ada sesuai untuk mubtadi. Tapi baru kita baca akan dapat manfaat pada awal-awal. Sebab apa kita sebut marja'? Nak sebut saja-saja. Aku lihat. Ya, sila. Kita bukan sebut saja-saja, suruh baca. Suruh beli dan baca. Dan juga kitab ni, Al-Mughni fi Tasrif. Piti kena poket kena tempah. Aja. Darul hadis. Ayat ni muah aja. Al-Mughni fi Tasrif. Kita akan atau dalam grup lagi kitab-kitab yang kita akan pakai. Maksudnya boleh jadikan rujukan tambahan. Sebab apa kita sebut rujukan tambahan? Kerana memadai dengan apa yang kita sebut ataupun syarah ke, tak memadai sebenarnya. Sebab memakan masa. Cara yang paling cepat untuk kita dapat fawaid yang banyak adalah dengan membaca. Selain daripada kita pergi das. Sebab kita pergi pengajian, kita ambil kunci. Kunci mesti ada pintu tak? Pintunya sini lah. Kitab-kitab. Untuk kita faham. Kita dapat kunci, kita buka pintu, nampak khazanah yang lebih besar. Dan kitab Syazal Urfi juga kita sebut mukaddimah dia paling terbaik. Kitab Tabaq Rayahin. Syazal Al-Urfi fil Fanni Sarfi. Bagi Imam At-Tahalawi. Al-Hamalawi sila. Kitab ni lah. Kitab ni ada kita sana. Cari lah. Tak ada lagi lah. Tak tahu bila ada. Darul Rayahin. Ya ada banyak tabak. Tabak Darul Fahad ada, Darul Daqaq ada. Cumanya waktu satu jilid. Ni 2 jilid. Sebab dia ni ada muqaddimah bagi ilmu saraf. Ni rujukan tambahan. Untuk pada syuruh bagi matan kita, antara syuruh yang boleh kita iktimad adalah syarah Al-Kafawi. Syarhul Al-Kafawi alal matnil bina. Yang kedua, syarah Talkhisul Asas. Talkhisul Asas. Dan ada syarah Al-Asas. Maksud Talkhisul Asas ni sebenarnya adalah ringkasan daripada syarah asal yang dinamakan Al-Asas fi ilmi sarfi. Syarah matan bina. Dan yang terakhir, syarah yang direkomend oleh Syekh Fauzi adalah kitab Manihu Al-Ghana wa Muzilul Ina. Kitab ni Tabaq Turki Darul Siraj. Cuma ni tak ada tak sekarang ni. Sebab itu rasa habis dah rasa. Bila Syekh Fauzi sebut tu halaman esok 2-3 gitu ada habis lah. Baik, ini kitab-kitab yang kita akan pakai, kita ambil sebahagian fawaid daripada kitab yang kita sebut tadi untuk kita bahas matan bina. Dan kita tidak nafi membaca syarah lebih tawassuk daripada kita baca matan. Cumanya untuk peringkat permulaan kita kena tahu orang panggil muqaddimah. Kita kena tahu beberapa perkara yang penting sebelum kita masuk dalam syuruk jurumiyah. Kurang-kurang kita dapat tasawur. Sebab ada je sebab syarah, kita baca syarah ia akan panjang dan mengambil masa yang panjang untuk dapat tasawur secara sempurna. Jadi sebab tu terkadang ulama membaca
matan je. Syarah tu baca diri. So kaedah terkadang ada ulama okey baca syarah lah. Dengan baca syarah mu dapat faham isi syarah dan dapat baca syarah yang lain. Mana-mana kaedah manfaat belaka. Mana-mana kaedah semua bermanfaat. Atas kita ya, macam mana kita nak dapat manfaat tersebut. Bagaimana kita sebut, manfaat bukan sahaja dengan kita hati kedas, tapi dengan kita ni membaca kitab yang lain. Jangan takut membaca. Jangan takut membaca. Tapi nak membaca mesti ada alat. Alatnya adalah ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, mantik dan sebagainya. Baik, kita masuk sikit kitab kita, iaitu pada judul kitab. Judul bagi kitab kita. Judul bagi kitab kita adalah Matnul Bina. Matnu Al-Bina. Okey, baik. Asal judul kitab kita adalah Matnu Bina Il-Af'al. Matnul Bina wal Asas kan. Asalnya adalah Matnul Tasrif Bina'ul Af'al. Sebab apa kita sebut gitu? Sebab kita jadikan alif lam yang ada pada al-bina sebagai al lil iwad. Alif lam lamu lil iwad sebagai ganti. Dan ganti terkadang daripada mudhaf. Mudhaf yang dihazaf. Jadi asas sebenarnya adalah matnu bina il af'al. Di sini dia kata adalah hazaf mudhaf ilaih ya. Asalnya binaul af'al. Jadi kita hazaf al af'al, kemudian kita datangkan alif lam letak pada al bina. Jadilah matnul bina wal asas. Dan masalah alif lam al iwa ni, ini sabit dalam kalam orang Arab. Contoh apa? Contoh nama orang As-Sa'du. Namanya sebenarnya adalah Sa'duddin At-Taftazani. Ia buang hazaf ad-din, dia letak alif lam pada as-sa' jadi As-Sa'du. Lagi benda Hujjah, Hujjatul Islam. Saya buang al-Islam ganti dengan alif lam jadi Al-Hujjah. Lagi apa? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Terkadang ulama hanya ikhtisar sebut Al-Fakhru. Sebab apa? Alif lam itu ganti daripada Fakhruddin, daripada din. Jadi alif lam yang ganti daripada mudhafun ilaih yang dihazaf itu istimal sya'i'. Maksudnya penggunaan itu adalah masyhur di kalangan orang Arab, di kalangan ulama. Dan kita masuk pada al-bina. Apa maksudnya? Apa yang dimaksudkan al-bina? Al-bina adalah sirah ataupun mizan ataupun wazdun. Nama lain lah. Terkadang ulama takbir dengan mithalun ataupun zinah. Kesemua makna-makna tadi, sirah, mizan, wizan, waznun, mithal tu dengan makna yang sama. Apa makna dia? Iaitu hayatul kalimah. Tulis ni, hayatul kalimah allati yusyarikuha fiha ghairaha
tu maksudnya. Al-hay'ah, maksud al-bina adalah hayatul kalimah, allati yang yusyarikuha fiha ghairaha, yang mana dia ni yusyari, ada musyarakah, ada kebersamaan, ada persamaan di antara dia ni dengan yang lain pada sudut hay'ah kalimah tersebut. Okey, baik. Hay'ah kalimah apa pula? Kita tahu apa maksud hay'ah kalimah. Hay'ah kalimah tu adalah ta'birun anil kalimati, ta'birun anil kalimati min haisu al-harakat, dengan baca jamak, al-harakat was-sakanat wa adaduhu ta'birun anil kalimati min haisu al-harakati was-sakana, min haisu al-harakatu was-sakanatu wa adaduhu, wa adadul lafzi, wa adadul hurufihi. Jadi hay'ah kalimah tu, apa maksud hay'ah kalimah? Iaitu ungkapan takbir bagi satu kalimah dari sudut apa? Dari sudut adanya harakat-harakat, adanya sukun-sukun, dan dari sudut bilangan huruf. Itu masuk hay'ah. Contohnya apa? Contoh fa'ala. Daripada fa'ala tu kita tengok daripada sudut harakat dia, pada fa, pada ain dan lam. Pada yadribu kita tengok dari sudut harakat, pada ya, sukun pada dha, ada harakat pada ra, dan juga pada lam, pada ba, ataupun fa'il. Sama juga kita tengok dari sudut harakat pada isim fa'il tersebut, darib, katib. Kita tengok daripada sudut harakat, dari sudut sukun, dan dari sudut adat huruf dia, bilangan dia. Fa'il ada 4 huruf, yaf'al, yaf'ulu ada 4 huruf, istaf'ala ada 6 huruf. Jadi itu yang kita lihat dalam perbahasan kita al-bina. Itu yang dimaksudkan al-bina. Okay, baik. Dan al-bina asalnya adalah binayun. Al-bina adalah asalnya ada binayun. Sebagaimana kaedah kita sebut pada pertemuan lepas, idza tatarrafat al-wawu awil ya'u ithra alif zaidatin qulibatil hamzah. Sekiranya ya ataupun waw yang berharakat duduk pada akhir kalimah selepas daripada alif zaidah, maka ditukar al-waw dan ya itu kepada hamzah. Binayun. Bagaimana sama? Samaun kan? Samaun jamaknya adalah samawat. Maksudnya apa? Maksudnya asal daripada sama itu adalah samawun. Datang waw berharakat selepas daripada alif zaidah pada samawun. Sebab apa? Samawun isytiqaq daripada sumuwun, tinggi. Jadi alif zaidah. Sekiranya waw ataupun ya datang selepas daripada alif zaidah, maka ditukar, dan dia waw tu tersebut duduk pada akhir kalimah, maka ditukar kepada hamzah. Jadi samaun. Binayun kepada binaun. Waqis ala al-baqi. Jadi itu kaedah qawaidul ilal yang kita sebut dalam
Ishrin qawaid. Ada 20 kaedah kita sebut. Baik. Okay, bina kan pada mata kita al-bina, madul bina wal asas. Binaun kalimah mufrad, jamak adalah abniyah kan. Kenapa ulama dia ni takbir dengan mufrad, sedangkan dalam kitab kita ada banyak wazan, fa'ala yafulu, ada 35 bab yang kita akan bincang dalam mata bina. Tapi dia takbir dengan al-bina. Sebab apa? Kita sebut al-bina asal daripada bina'u al-af'al. Ada satu kaedah sebut iza al-mufrad, tulis ni kaedah al-mufrad iza udifa amma menjadi umum. Al-mufrad iza udifa amma, mufrad sekiranya dia ni dijadikan mudhaf, diidhafahkan kepada benda yang lain, maka ni dia ni memberi maksud yang umum. Maksud umum macam mana? Yasluhu al-wahid wal kathrah. Maksudnya boleh maksudnya yasduku ala al-wahid wal kasrah. Jadi ia akan jadi macam mana maknanya? Abniyatu bina'ul af'al akan jadi dengan mana? Abniyatul af'al. Abniyatu al-af'al. Sebab kita sebut al-mufrad, kalimah mufrad sekiranya dia kita idhafahkan kepada mana-mana kalimah, maksudnya mudhaf tersebut jadi mufrad, bukan jamak, bukan musanna, maka dia akan memberi makna yang umum. Makna umum di sini yasduku al-wahid wal kasrah. Ketika itu macam mana akan jadi makna bina'ul af'al? Yang akan jadi makna abniyatul af'al. Maka takbir dengan al-bina dengan mufrad tidak ada mafi muskilah, tidak ada tidak ada masalah. Sebab kita tahu asalnya adalah bina'u al-af'al. Dan bina'u af'al kita ada kaedah al-mufrad idza udifa amma. Jadi bila dengan kaedah tersebut kita faham makna bina'ul af'al dia ni adalah dengan makna abniyatul af'al. Maka sahlah abniyah jamak. Dan jadi mutabaqah dengan bab-bab yang disebut dalam kitab kita, ada 35 bab. Okey, baik. Bina'ul af'al, al-af'al tadi kita kena tahu, kita kena ni satu istilah yang sangat penting. Al-fi'lu, af'al kan jamak daripada fa'al. Al-fi'lu tersebut ada dua. Fa'al dalam perbahasan kita, dalam perbahasan sorof ni ada dua. Kita ada al-fi'lu al-istilahi, dan yang kedua ada al-fi'lu al-lughawi. Al-lughawi itu kena kepada masdar. Adapun al-istilahi yang ataupun nama lain an-nahwi itu terkena kepada kalimatu tadullu ala ma'nan binafsiha muqtarinan bi ahadi azminati thalathah wad'an. Jadi ada farqun di antara fa'il lughawi. Fa'il lughawi adalah masdar hadas, masdar dengan masuk al-hadas. Adapun al-fi'lu an-nahwi, sebagaimana kita belajar dalam kitab nahwu, fa'il mudhari' itulah yang menakumi fa'il mudhari', fa'il madhi, fa'il amr, yang mana fa'il tersebut kalimatun
tadullu ala ma'na binafsiha muqtarinatan bi ahadis azminati thalatha wad'an, sebagai satu perletakan. Okey, baik. Maka di sini kita akan faham sebab apa dia sebut sini al-fi'lu, ada lugawi, ada al-istilahi, sebagai satu tamhid. Bila baca dalam kitab, contoh dalam Syarah Kafawi, dia akan sebut fa'al, al-fi'lu. Jangan kita ingat al-fi'lu tersebut dengan makna an-nahwi, bukan. Al-fi'lu disebut dengan maksud al-hadas ataupun al-masdar. Okay, baik. Habis tajuk kita matnul bina wal asas. Asas sebagai satu dipanggil satu tapak. Asas ataupun aslun, sebagaimana disebut dalam kitab usul fiqh, aslun itu adalah ma yubda ma yubna ghairuhu alaihi, ma yubna alaihi ghairuhu, yang dibina ke atasnya benda yang lain. Sebagai satu tapak, macam mana dalam rumah kita nak letak tiang, kena ada asas, kita kena ada bing, orang panggil. Kita kena gali, kena siming, tak siming sekeliling, barulah kita boleh pacak tiang. Kalau tak, bila kita tak siming, setahun okey lagi, 2 tahun 3 tahun lepas hujan, dia akan menjadikan rumah kita merekah, jadi pecah kalau tak ada bing. Begitu juga dengan al-asas. Sebab apa disebut al-asas? Sebab dibina di atas kaedah-kaedah ini banyak benda-benda lain. Sebab tu dia ditabik matnul bina wal asas. Maksud asas sebagai satu permulaan bagi mana-mana pelajar. Okey, baik. Dan pada matan bina kita ni dia ada 2 perbahasan. Yang pertama al-qismul awal, dari sudut apa? Dari sudut auzanul fa', auzanu al-af'al, wazan-wazan fa'il. Ada yang disebut 35 bab tadi. Dan yang kedua, dia akan bincang dari sudut al-ahwal ta'tari ala abniyatil af'al. Yang kedua, dia akan bincang dari sudut al-ahwal ta'tari ala abniyatil af'al. Maksudnya keadaan-keadaan yang mendatang ke atas wazan-wazan tersebut. Dia akan buat taksim, ada 7, ada taksim thabaniyah pada kisim yang kedua yang kita akan bincang nanti. Baik. Adapun musannif, siapa musannif? Ada situ tulis musannif? Tak ada. Jadi musannif dia adalah majhul. Tak tulis nama. Tidak ditulis nama oleh musannif pada kitab dia. Jadi musannif kita tak tahu nama siapa yang menulis matan bina. Tapi nak sebutnya, walaupun tidak ditulis nama, kita boleh ambil maklumat yang ditulis oleh musannif. Sebab apa? Al-ibrah bil manqul la an-naqi. Sebab ibrah kita ambil daripada benda yang disebut, bukan kita tengok siapa yang menakalkan. Apa kerana yang disebut, waktu yang kita terima. Nak tunjuknya matan bina ni, matan yang diterima, tengok pada syuruh. Tengok pada syuruh-syuruh. Banyak syuruh yang dikhimat atas matan tersebut, menunjukkan matan ini adalah matan yang makbul di sisi ulama sarah. Sebagaimana matan jurumiyah, banyak ulama-ulama buat khidmat ke atas jurumiyah daripada syuruh, hawashi, ta'liq dan sebagainya. Dan yang terakhir kita sebut maudhu'. Maudhu' bagi ilmu sarah, yang pertama adalah asma' mutamakkinah.
Al-asma' mutamakkinah. Al-asma' al-mutamakkinah. Dan juga yang kedua, al-af'al mutasarrifah. Okay. Jadi terkeluar perbahasan saraf hanya berkait dengan asma' mutamakkinah. Asma' mutamakkinah ya gini, dalam perbahasan nahwu dia akan buat asma' mutamakkinah dengan fa'il asma' mutasarrifah, lepas tu pecah pula. Sekejap, kita buat pilih yang nampak. Pilih. Allah. Bismillah. Kita ada al-asma. Kita ada al-af'al. Pada al-asma yang akan pecah kepada dua. Mutamakkinah dengan ghairu mutamakkinah. Pada mutamakkinah pecah pada dua pula. Cik Alis. Mutamakkinah amkan dengan mutamakkinah ghairu amkan. Perbahasan ni sebenarnya dibincang dalam kitab Ilmu Nahwu, iaitu pada perbahasan ketika mana mamnu binasah. Okay, baik. Pada af'al ada dua. Mutasarrifah dengan juga al-jamidah. Okay, baik. Ghairu mutamakkinah dipanggil adalah mabni ataupun daripada isim mabniyat. Asma' mabniyah. Asma' mabniyah daripada ada dhamir, ada isim mausul, isim isyarah, lagi isim syarti, isim istifham, isim fa'il. Waktu masuk dalam perbahasan ni. Dan perbahasan saraf hanya berkait pada yang ni saja, dan juga yang ni, dan juga yang ni. Sebab tu disebut mawdu' bagi ilmu saraf ada dua, iaitu asma' mutamakkinah dengan juga al-af'al mutasarrifah. Mutasarrifah dengan maksud ibu alif tasrif. Fa'ala daraba yadribu darban. Adapun jamidah asa. Contoh fa'il asa. Contoh fa'il ni'mah. Bi'sa. Okey, fa'il ni'mah macam buat musanna. Boleh tak? Ada tak? Masdar bagi ni'mah ada tak? Ataupun bi'sa? Tak ada. Masdar bagi asa, laisa, tak ada. Jadi dipanggil jamidah. Jadi jamidah bukan perbahasan dalam ilmu saraf. Ghairu mutamakkinah allazi, contoh, ataupun zalika. Kita tak boleh nak buat tasrif. Okey, orang kata baik, pada perbahasan allazi
Sebab apa ada bila musanna kita sebut al-lazani, ataupun ketika masuk dengan majrur al-lazaini. Sedangkan kita sebut perbahasan asma ni adalah mutamakinah, bukan mabniyah. Tapi sini seolah-olah kita boleh tasrif. Betul tak? Al-lazi dengan al-lazani kita boleh tasrif tak? Jadi sebenarnya dia ni masuk juga perbahasan dalam ilmu saraf. Kita kata tak, al-lazi dengan al-lazani adalah wada' yang berbeza. Maksudnya al-lazi memang asal ni diletak sebegini tanpa perlu benda-benda apa. Al-lazani memang asalnya daripada al-lazi, tapi kita gunakan al-lazani ataupun al-lazaini bukan kita jadikan dia musanna pada al-lazi. Tapi sebenarnya dia ni diletakkan pada awal permulaan memang gini. Sebab kita nak kata musanna, kita akan jadi macam mana? Contoh Zaidun, Zaidani. Zaidani asal daripada Zaidun, wada' yang sama, peletakan yang sama, tapi berbeza dengan al-lazi dengan al-lazani, al-lazaini. Kerana wani wada' yang mustaqil, wani wada' yang mustaqil, wani wada' yang sama. Wada' ni ilmu wada'. Ilmu wada', ilmu satu ilmu lah. Satu ilmu yang dibincang untuk kita sebut dia ni perbahasan peletakan yang sama atau tidak. Dan itu perbahasan yang sangat orang panggil akli. Dan dia ni adalah salah satu, ilmu wada' ni adalah salah satu daripada cabang ilmu lughah. Cumanya tidak tawassuk, cumanya tidak masyhur perbahasan dia ni di kalangan kita, ilmu wada'. Cuma di Azhar kita ada belajar dulu, muqarrar, kuliah lughah ada ilmu wada' mustaqil, ada sebagai satu subjek. Tapi sekarang tak ada dah dalam ilmu lughah, dalam kuliah lughah. Ala kulli hal, perbahasan kita sebut al-lazi al-lazani ni ada disebut dalam kitab tasrif, durus at-tasrif. Sebab apa? Tidak dikira sebagai al-lazani al-lazaini, tidak dikira sebagai perbahasan yang bersangkut dengan saraf. Yang akan bincang tu disebut dah. Siapa nak tahu lebih lanjut, baca dalam kitab tersebut. Okay, baik. Tu judul kitab kita. Dan kita akan masuk pada matan kita ni pada pertemuan akan datang, InsyaAllah. Pertemuan akan datang kita exam ni pelan satu tak? Dan insyaAllah kita akan selesaikan mata bina ni sebelum exam lah. Maksudnya dalam pertengahan bulan 12 tu kita akan khatam dalam keadaan agar. Dan kita akan buat kelas ni 2 minggu sekali, sebagai macam biasa lah. 2 minggu sekali. Hari ni satu, dan juga hari seminggu. 2 kali seminggu. Dua kali seminggu lah. 2 minggu sekali. Dah habis hari tu. 2 kali seminggu. Hari ni apa free? Gabu kami free tak? Gabu free Buat pagi baca gini aku atau gini. Pasal macam gini, InsyaAllah. Pergi kuliah. Terima kasih.
Ah, Selasa. Selasa tak boleh. Ada kelas. Kelas kat Azhar. Kami Azhar. Ada soalan? Ada Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala mahmudatika wa hidayaka ذكرك ذاكرك وغفر